Sisters, Doctors, Profesor Madias, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, tuan haji dan puan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak Masjid Sultan Haji Ahmad Shah mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua peserta yang menyertai program kita untuk siri yang ke-13 sempena dengan IIUM Grand Mental Health Month Program 2021. Kita meneruskan lagi agenda pada hari ini seiring dosa-dosa akhir zaman dengan tetamu yang sangat istimewa pada pagi hari ini, seorang pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita semua di tanah air yang tercinta ini. Alhamdulillah, seorang insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini melalui medium dakwah beliau, Ustazah Asma binti Harun. Kita sangat-sangat berterima kasih bagi pihak penganjur atas kesudian Ustazah untuk bersama dengan kami pada pagi yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Dan pihak kami mengalu-alukan Ustazah dan juga komitmen Ustazah untuk turut serta dalam agenda-agenda dakwah yang dijalankan oleh pengurusan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sentris Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk makluman para pendengar sekalian, Ustazah Asma Harun merupakan salah seorang daripada penulis buku Dosa-Dosa Akhir Zaman dalam bab koleksi Dosa Hati bersama dengan saya sendiri. Alhamdulillah, suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Jadi tanpa melengahkan masa, seperti biasa kita akan dengar pembentangan daripada Ustazah Asma Harun selama 1 jam ataupun kita kata 50 minit dahulu untuk pembentangan, dan seterusnya kita akan buka sesi soal dan jawab selama 10 minit insya-Allah daripada para pendengar, sama ada dalam media platform Zoom online ini ataupun daripada Facebook Live di halaman Sultan Haji Ahmad Shah MOS IIUM. Ustazah, kita ada penonton daripada dua-dua bahagian ni, Ustazah, daripada Zoom link dan juga daripada Facebook Live, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, pihak masjid persilakan Ustazah Asma Harun untuk pembentangan beliau. Fal tatafadhali mashkura. Silakan, Ustazah. Subhanallah, subhanallah. Suara Ustazah muted, Ustazah. Suara Ustazah muted. Ustazah Asma. Suara Ustazah muted. Ustazah, suara Ustazah terputus, Ustazah. Ustazah, suara Ustazah terputus, Ustazah. Suara Ustazah muted. Suara Ustazah muted. Mikrofon muted. Tak dengar. Sorry, kita cuba pasang speaker. Okey, sekarang dengar. Oh, tak dengar semula. Tak dengar balik. Tadi dengar sekejap, lepas tu hilang semula suaranya. Tak dengar. Tak ada. Suara tak ada. Tadi dengar sekejap, Ustazah, lepas tu hilang semula. Oh, belum dengar lagi. Tak nampak Ustazah bercakap tapi tak dengar suara. Okey. Saya rasa tak boleh nak guna mic speaker. Alhamdulillah boleh. Sekarang dengar. Terputus lagi. Tak dengar balik. Okey. Sekarang dengar. Okey, betul. Sekarang dengar. Kita cuba change sebab saya kalau guna speaker ni dia lagi clear. Kejap ya.
Ataupun ada backup yang lain tak? Oh yang ni. Okay, sorry. Ini last kita cuba. Dengar ke? Ya, dengar. Alhamdulillah. Kau dengar buat ni. Okay, Dengar. Alhamdulillah. Tapi yang ini pula Ustazah takut tak dengar. Faham tak? Okay. Jadi di IG dengar ya. Instagram okay. IG clear tadi. Topik hari ni apa Ustazah dengar. Okay. Kalau IG dengar okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, IG problem. IG awak kena terus ni. Awak kena terus tanda yang ni problem. Cari wayar lain sekarang. Okay. Yang tu terus tanda, yang tu problem. Wayar tu. Okay, tak apa, kita mula ya. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian kita rafakkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keberkatan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda, buat para sahabat, seluruh para pejuang agama Allah, para syuhada, dan kepada semua para guru-guru kita, alim ulama, para pemimpin-pemimpin yang beriman dan soleh, dan kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, barakah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Universiti Islam Antarabangsa IIUM Gombak. Subhanallah, di atas kesudian menjemput saya yang fakir ini. Kan saya yang jahil, saya yang sebenarnya seikhlas hati saya memang segan, saya memang rasa rendah diri, rasa malu kepada para pensyarah. Dan lagi sebuah universiti yang terkemuka di Malaysia, IIUM Gombak. Sebab saya faham ada perbezaan yang besar di antara penyampai ilmu dengan pemilik ilmu. Memanglah ilmu ini bukan dimiliki oleh sesiapa. Maksud saya ialah para pensyarah adalah orang yang bergelumang secara formal dengan bidang keilmuan, kan, menulis dengan ilmu, mengajarkan dengan ilmu dan sebagainya. Manakala saya ini lebih kepada penyampai lah. Ilmu tak setara mana, tetapi Allah berikan sebagaimana Dr. Raudatul Firdaus menyebutkan tadi, Allah memilih untuk menyampaikan kan ilmu, Allah memilih untuk didengar oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi, dan saya kira ini adalah satu gabungan yang sangat baik muslimin muslimat. Saya tidak mampu untuk menuliskan buku-buku yang seumpama ini. Dosa-dosa akhir zaman, tuan-puan sekalian boleh tengok. Dan ketebalan buku dia ni, saya nak buat macam mana bayangan tebal lah. Contoh jari ya. Ini tebal tuan-puan sekalian, ni macam jari kan. Macam ni tebal dia. Masya Allah, tebal. Sebuah buku yang tebal, mempunyai pengisian yang padat, dan apabila para pensyarah yang terdiri daripada para pensyarah para pensyarah yang terdiri daripada orang-orang yang dalam bidang, para doktor, kan, para profesor yang menulis, maka mereka telah pun menapis kan daripada dalil-dalil daripada pelbagai sudut. Jadi saya sendiri merasakan satu peluang dan satu tanggungjawab sebenarnya mengangkat buku-buku yang sebagus ini. Kalau sebelum ini saya juga dijemput untuk bersama dalam buku Fitnah Akhir Zaman. Dan insya-Allah buku dosa-dosa akhir zaman ini saya sebagai penyumbang sikit sangat. Tapi banyaknya Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yasin banyak sangat membantu dan sabar dengan saya, alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat, saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sentris UIA Gombak. Seterusnya Dr. Muhammad Rashid bin Abdul Razak selaku moderator merangkap ketua unit training dan Iqra' Sentris. Profesor Dr. Akmal Khuzairi Abdul Rahman pengarah Sentris dan Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yasin timbalan pengarah Masjid Sultan Haji Ahmad Shah.
Subhanallah rupanya ya doktor. Seterusnya Muslimin-Muslimat Center for Islamization. Okey, baiklah. Sebab masa ada 1 jam, dah kurang dah sebenarnya 45 minit saja. Saya sedang pegang sebuah buku Dosa-Dosa Akhir Zaman, tapi mungkin kalian tengok terbaliklah ya. Ini Akhir Zaman. Atas ni Dosa-Dosa Akhir Zaman. Subhanallah. Antara penulis utama Maiwuk Mahmud, ini doktor ya, Profesor Raudatul Firdaus Fatah Yasin, juga Doktor Muhammad Fuzi Yusof Akmal Khuzari Abdul Rahman. Kata pengantar oleh Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan sekarang. Masya Allah. Saya memang ada tajuk khusus saya hari ini, tapi saya nak share dengan sahabat-sahabat di antara Masya Allah isi kandungan buku ni. Termasuk saya secara terus terang sebenarnya, nampak kecil kan, saya bacakan. Saya sebenarnya nak mengambil peluang, kita ada sahabat-sahabat di FB, di page, di IG, untuk mengambil peluang untuk promosi buku ni. Ini satu buku yang saya rasa wajib dimiliki di setiap buah rumah, terutamanya ibu bapa dalam fasa mendidik diri dan juga anak-anak. Sebab dalam mendidik anak, kena didik diri dulu kan. Sebab ia melibatkan dosa-dosa akhir zaman. Yang mana memanglah kita ada satu kitab yang masyhur, Al-Kabair, bab dosa-dosa besar. Tetapi dosa-dosa akhir zaman ini dia tidak mengubah dasar asal kita sebutkan dasar dosa-dosa besar tu. Tetapi ia telah memudahkan kita untuk memahami apakah dosa yang akhir zaman ini, yang kita mungkin tertanya, ini dosa besar ke dosa kecil? Ini perlu taubatan nasuha ke cukup dengan istighfar? Contoh-contoh begitulah. Sebab apa, dah bercambah dah dosa. Contohnya orang tanya, kita share gambar di media sosial, adakah sama dosa dia? Dosa tu sama tak dengan gambar, dengan real? Ataupun yang kita dedak aurat real lagi besar, lagi berat dosa berbanding yang kita share gambar. Contoh ya, ada juga orang tanya, dosa tak kita tutup aurat tapi kita ambil gambar dengan kawan-kawan tak tutup aurat. Jadi kita share gambar tu. Adakah kita bersubahat? Ada juga orang tanya, macam kami buat kerja NGO kan contohnya, sebab kita buat bantuan kepada non-Muslim juga. Share pula gambar non-Muslim yang tidak tutup aurat. Ataupun macam mana kan perkara-perkara yang semakin bercambah kita berfikir. Okey, kita komen kepada satu gosip. Adakah komen kita di gosip itu dikira sebagai dosa besar ke dosa kecil? Itu dikira ribah ke namimah ke apa kan, muslimin muslimat. Jadi perkara-perkara ini bagi orang mukmin, bagi orang Islam, dia akan fikir. Dia akan jadi satu persoalan yang bermain di fikiran. Subhanallah. Tapi ramai kebanyakan kita bab dosa ni, kan dosa di media sosial ke dan sebagainya, kita abaikan saja. Sebab apa? Dia tak sama kan kalau kita maki depan, kita rasa berdosa sangat. Tengok muka orang tu berubah, orang tu nangis ke, kita rasa macam jatuhkan air muka dia kan. Kalau maki depan, contoh kan. Tapi sekarang orang maki di media sosial, tak berdepan. Subhanallah. Kita rasa macam ringan sikit. Kalau kita tengok ada orang maki, orang tu kita kata teruknya. Tapi maki di media sosial ni kita nampak dah jadi kebiasaan. Bahkan ada orang ayat dia memang kalau abuse hater maki ya. Kan komen je keluar perkataan-perkataan keji dan hina je. Maksudnya perkataan keji tu perkataan yang perkataan mungkin tak sumpah seranah, tak sebut tapi saya nak sebut pun kita rasa malu ya. Tapi dah jadi kebiasaan. Contoh perkataan sial. Contoh saja ya. Tapi dia buat L, dia buat sia. Contoh kan sia. Banyak lagi sebenarnya. Contohnya bodoh, dia ubah sikit buduh. B-U-D-U. Kadang tu kita dah faham dah. Itu perkataan maki tetapi diubah supaya tak nampak maki. Jadi muslimin muslimat dimata Allah sekalian. Kenapa saya kata perkara dosa-dosa akhir zaman buku seumpama ini mesti ada. Supaya ibu bapa boleh jelaskan. Senang nak jelaskan pada anak, ini tak boleh, ini boleh. Umi cakap daripada apa kan? Macam mana Umi cakap tak boleh, tak boleh? Kita ada rujukan. Okey, contoh ya, saya sebutkan tajuk yang sangat bagus. Kesan dosa pada spiritual, mental dan fizikal. Buku ni dimulakan dengan pengertian dosa dan jenis-jenisnya, Profesor Madya Dr. Maiwuk Mahmud. Kemudian kesan dosa pada spiritual.
Bila kita buat dosa, memang ada kesan pada spiritual, pada semangat, pada rohani kita, kepada mental dan fizikal. Fizikal pun akan ada kesan pada wajah. Sebab apa? Hati ini dalam. Kan kita sebut contohnya dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, ada dosa hati. Subhanallah. Kita ada mata di kepala, kita juga ada mata di hati. Subhanallah. Jadi perkara sebegini, walaupun hati yang bersangka buruk, tapi dia akan beri kepada tindakan fizikal, kesan fizikal, mental fizikal. Bab yang ketiga, penyucian dari dosa-dosa lama dan moden. Bab yang keempat, insaflah wahai anak. Dr. Nurjannah Zainal Nazri. Subhanallah, ada nasihat terus khusus untuk anak. Bab yang kelima, mengenali dosa lelaki akhir zaman. Ustaz Muhammad Muti'ul Haq Fatah Yasin. Subhanallah, ni adik-beradik yang hebat ni. Mengenali dosa lelaki akhir zaman. Sebab apa Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yasin, dua beradik yang hebat ni, dua-dua bergabung untuk tulis dalam buku ni. Ramai orang lelaki dia tak rasa berdosa, dia tunjuk sadar-sadar tu. Kan pakai baju ketat, tunjuk sadar. Lepas tu pakai seluar ketat, dia ambil seluar adik bongsu kan, ataupun ambil seluar anak dia pakai ketat, lepas tu dia pergi kita sebut pergi ride kan, pakai seluar ketat. Lepas tu sebab apa? Lebih kepada kalau perempuan ketat-ketat tak boleh. Perempuan yang ni, tetapi lelaki hari ni mendedahkan aurat dengan alasan atas dasar ni lah. Saya tengok banyak yang influencer ni atas dasar nak jaga kesihatan, nak berkongsi tip-tip bina badan. Subhanallah. Jadi wallahualam, kita boleh tengok pada bab yang kelima, mengenali dosa lelaki akhir zaman. Bab yang keenam, wanita dambaan neraka. Allahu Akbar. Takutlah pula sebut wanita dambaan neraka. Muslimin muslimat, ini Ustazah Qurratu Ain Fatah Yasin, Masya Allah. Ustazah Qurratu Ain ni lembut je orangnya tapi penuh dengan ilmu. Wanita dambaan neraka. Kita biasa dengar wanita dambaan syurga. Lepas ni saya kena buat tajuk ceramah ni. Sebenarnya semua tajuk ni boleh buat ceramah. Wanita dambaan neraka. Kita biasa dengar wanita dambaan syurga kan? Tetapi ada wanita yang neraka dambakan dia. Neraka tunggu je dia. Na'udzubillah. Bila diceritakan ciri-ciri, bukan untuk nakutkan, memang untuk nakut. Tetapi supaya kita boleh kenal pasti, ada tak di kalangan diri kita ataupun ahli keluarga kita, dia berpakaian, dia hidup, dia bergaul dengan cara ahli neraka. Na'udzubillah. Bab yang ketujuh, dosa ikhtilat dan khalwat di luar talian dan di atas talian. Dr. Sofia Syamsuddin dan Nurul Hidayah Aron. Subhanallah, muslimin muslimat. Kita dulu berdua-duaan dalam bilik, kita kata memang haram lah lelaki perempuan yang tidak ada hubungan. Kan? Lelaki perempuan duduk berdudukan dalam bilik, kena tangkap lah. Masya Allah. Tetapi hari ini ramai mana isteri orang, suami orang berdua-duaan dalam WhatsApp, berdua-duaan dalam PM, dalam DM, berdua-duaan. Asalnya bincang pasal ni, lepas tu tanya khabar, lepas tu share itu, share ini. Adakah bagaimana hukum dia? Sebab apa yang tu tak boleh nak tangkap pun, kuasa tak payah tangkap tu. Muslimin muslimat, ramai mana suami kan duduk sebelah isteri dalam bilik atas katil tetapi sedang berbicara dengan wanita yang lain. Sedang bermesra dengan wanita yang lain. Padahalnya isteri ada di sebelah, tidak diendahkan. Sama juga, ramai juga wanita yang keadaan begitu. Ramai yang kita tengok anak kita duduk dalam rumah, dalam bilik. Kita kata anak kita baik. Sebab tak keluar merata-rata berjalan macam dulu kan. Kita kata hello anak kami ni. Tetapi rupanya dia keluar globalisasi kan. Dunia globalisasi. Kita tak tahu dia pergi negara mana. Dia berbicara dengan siapa. Dia berkongsi gambar, berkongsi video dan melihat apa saja. Tidak ada sepandan langsung. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dosa ikhtilat dan khalwat. Ikhtilat ni bergaul bebas. Khalwat pula bersunyian. Sebab itu muslimin muslimat, kalau suami saya bagi syarat pada saya, kalau ada perkara yang perlu dibincang dengan, contoh ada urusan lah dengan pihak yang kedua iaitu lelaki. Kadang urusan buku, kadang urusan apa-apa sajalah. Syarat suami saya kena buat grup terus. Biar suami saya ada dalam tu. Maksudnya walaupun berdua kan, orang ketiga suami ada dalam tu. Walaupun suami hanya pemerhati je, saya tanya okey ni macam mana? Contoh ada hari tu nak keluarkan buku, apa-apalah kan, tapi dengan editor tu lelaki. Dan saya rasa syarat itu sangatlah tenang dan sangatlah bagus. Walaupun kadang nak bincang, nak beli dengan pembekal baju sebab kita ada buka galeri kan.
Jadi dengan Tokek tu kata saya nak direct dengan Ustazah, tak nak dengan staff sebab ada perkara confidential. Jadi saya kira kalau kita dah ada suami, memang kalau perkara-perkara yang sebegitu, bagus kalau kita masukkan, buat terus 3 orang je suami masuk. Jadi dia tahu apa yang kita bincang. Sebab apa? Kadang-kadang kita jaga. Tapi pihak sana tak jaga. Tiba-tiba bagi emoji senyum mata sepet tu kan. Senyum mata sepet. Kita kan gini kalau senyum biasa. Tapi emoji tu dia dah beri kesan berbeza dah. Ketawa gini, lepas tu ada senyum mata love. Jadi tuan-puan sekalian, perkara tu bukan kecil sebenarnya. Saya bayangkan kalau bagi emoji pada orang, saya bayangkan saya bagi emoji tu juga di luar. Kita takkan senyum pada lelaki dengan sampai mata sepet, sampai senyum semewek kalau orang Ganu panggil. Senyum simpul kan. Jadi muslimin-muslimat, perkara-perkara walaupun bab emoji, orang yang beriman dia akan jaga. Ataupun bila bincang perkara serius sajalah. Ustazah banyak sangat, kami ni pesyarah, banyak urusan ni. Takkan nak semua sertai. Tengok situasi. Mungkin kita boleh bezakan. Ada orang yang siqah. Ada orang yang boleh kita rasa dia akan jaga. Tapi ada orang kita rasa dia ni, nampak mesra-mesra lah pula kan. Bagi emoji-emoji lah pula. Jadi semua tu pertimbangan hati. Iman boleh buat pertimbangan. Dosa pelajar akhir zaman. Ustaz Muhammad Faiqul Razi. Pelajar-pelajar akhir zaman, dosa-dosa remaja pelajar hari ni. Pendakwah juga seorang pendosa. Ini memang sangat betul. Semua orang pendosa. Dr. Muhammad Puzi Yusof, pentadbir yang bebas dari dosa. Profesor Akmal, perangkap dosa. Dosa mutafif yang perlu dijauhi. Menipu produk ada balasannya. Betul Dr. Susminingsih, Dr. Iman Hanafi. Menipu produk ada balasannya. Dosa-dosa yang mencemar rawatan Islam. Ya Allah, ini sangat penting. Koleksi dosa hati. Itu saya sebenarnya Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yasin, penulis utama. Saya maksudnya bersamalah sedikit sebanyak bersama dengan doktor. Dunia Cyber membuka ruang dosa, media sosial sebagai medan penambah dosa. Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim, Dunia Cyber pembuka ruang dosa, Dr. Muhammad Azrul Azlin binti Abdul Hamid. Baiklah, itu di antara tajuk. Tuan-puan sekalian, siapa yang nak beli buku dosa-dosa akhir zaman, ditulis oleh orang-orang yang pakar, para pensyarah DYA, doktor, profesor, saya seorang lah tak ada ya. Saya doktor dari rumah saya je dengan anak-anak dengan suami kan. Jadi muslimin-muslimat, doktor hati je lah kita ni kan, insya-Allah. Sebab kita ni merawat hati sendiri, merawat hati anak-anak, suami, sahabat-sahabat. Jadi muslimin-muslimat, saya sangat mengalalukan siapa yang nak membeli buku yang tebal dan sangat berbaloi. Buku ni jangan fikir, Ustazah saya tak baca tu, tebal sangat. Beli je dulu. Mungkin ada anak cucu kita baca ataupun Allah izinkan kita baca, alhamdulillah. Jangan terus awal-awal cakap macam tu. Tak beli tebal nanti membazir. Kita kalau bab buku membazir kan, kalau bab yang lain bang beli ya tak tahu ni mana satu hari nanti kita nak guna. Kadang tu kita beli mahal bahan contohlah apa ya, tengok orang lain grill, kita beli juga grill. Tengok sekali je memanggangnya. Kan? Dalam bab urusan dunia, kita rasa macam tak berkira, tak fikir panjang. Buku ni dia jadi wakaf muslimin-muslimat. Dah mati besok, kalau kita rasa anak-anak kita memang tak nak baca, kita boleh pesan. Nanti wakafkanlah kepada madrasah-madrasah buku-buku elok Umi baca tu, kepada mana-mana tempat-tempat. Tapi percayalah, insya-Allah kalau kita baca, beli niat nak baca, insya-Allah kita akan baca. Tapi beli niat buat koleksi, jadi koleksi lah. Tapi buku ni, lepas kita mati, buku tak mati. Jadi orang baca kita dapat pahala. Subhanallah. Buku ni harga dia RM50. Kalau dikirakan dengan nilai kandungan isi buku, dia memang tak akan mampu dinilai lah. Dan siapa yang nak boleh terus pergi ke link yang kita sediakan. Kami ada jual. Kami sendiri pihak kami ada jual ataupun pergi kepada Shopee kami. Tengok link tu. Baiklah. Subhanallah, muslimin-muslimat, saya akan pergi pada tajuk yang diberikan amanah. Untuk saya bicarakan hari ini, tajuk kita, ya, Galeri UAH, betul. Boleh cari di Shopee, ada link juga. Di IG pun kena balas komen-komen orang nak buku ni. InsyaAllah. Lepas ni, saya berhajat untuk jadikan buku ini sebagai talaki. Untuk dibaca berkitab. Maksud daripada tajuk ke tajuk sampai habis. Itu niat hatilah yang terlintas sekarang. Bukan dah lama ya. Jujurlah ya sekarang. Jadi, sebab melihatkan tajuk-tajuk tu sangat penting, insyaAllah akan dibuat kuliah berkitab. Jadi boleh je tuan-puan yang ikuti kuliah berkitab Riyadhus Shalihin pagi-pagi pukul 7 tu, mungkin saya akan cari waktu yang lain pula
untuk menjadikan kitab buku ini sebagai kuliah berkitab. Subhanallah. Baiklah muslimin muslimat, saya sedang membicarakan dan buka pada muka surat 284 bab yang ke-15. Bab yang ke-15 boleh buka muka surat 285-284 koleksi dosa hati. Ustazah Raudatul Firdaus Fatah Yasin dan bersama dengan saya Asma Harun. Kena tunjuk ni kan. Kau orang tak percaya betul ke dia nama Ustazah? Saya menumpang tapi alhamdulillah hasil daripada ni lah membuatkan saya ni ada kaitan. Saya rasa sangat malulah, segan sebab diterima juga oleh para pesyarah. Terima kasih alhamdulillah. Baiklah, kita akan baca ya. Ayat-ayatnya sangat indah, sangat tersusun dan mudah difahami. Ada orang kata, Ustazah berat tak ni kan? Orang awam boleh baca tak? Boleh, mudah difahami. Ini kita boleh katakan ini salah satu buku cabang kepada buku tasawuf lah. So, berkaitan dengan hati. Okey. Pendahuluan. Hati memainkan peranan sebagai alat memahami segala perintah Allah dan larangannya agar menjadi panduan hidup bagi orang yang beriman. Hati memainkan peranan sebagai alat paling utama. Nak kata alat pertama dan alat paling utama. Hatilah yang akan menentukan sama ada kita akan taat pada perintah Allah ataupun tidak. Sama ada kita akan tinggalkan larangan Allah ataupun tidak. Kekuatannya adalah pada hati. Subhanallah. Kadang akal tuan-puan sekalian akal memang tahu. Tengok pornografi itu haram. Tengok aurat orang, tengok orang berzina, ya akal bagi tahu. Subhanallah. Tengok pornografi itu memang teruk, benda teruk, tak boleh tengok. Kan? Dari segi akal. Sebab apa saya sebut pasal akal ni, tuan-puan sekalian? Orang bukan Islam pun, kalau mak ayah orang bukan Islam pun memang akal larang. Maksud walaupun mereka tak ada iman, tapi dari sudut akal manusia, orang bukan Islam pun memang tak ada kalau kita kata tanya orang bukan Islam, bagi you kalau anak tengok okey, mana okey, itu teruk itu keji maksudnya. Dari segi akal, walaupun tidak diberitahu oleh syarak, tetapi yang akan menghalang adalah kekuatan iman. Subhanallah. Sebab itu kita akan jumpa dan saya selalu jumpa orang yang mengadu, Ustazah, saya menyesal, saya tak tahu macam mana, tapi saya ketagih. Lepas tu saya akan buat salat taubat, macam itulah, tapi saya tetap akan tengok sebab saya gini. Akal memang tahu itu salah. Tetapi hatilah yang tempat letaknya iman itulah menjadi benteng terkuat. Sama ada kita akan ikut kata nafsu ataupun akan mengikuti kata apa yang diberikan Allah akal fikiran kita ni, baik dan buruk ni. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Ia merupakan surah yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Allahu Akbar. Subhanallah muslimin muslimat. Sungguh sila sentap dan sila terasa. Kata-kata Allah ini sangat luas maknanya. Saya tidak mampu untuk menafsirkan, tidak mampu. Tetapi apa yang saya fahami dari sudut zahir ayat ini, muslimin muslimat, cuba kita perhatikan. Allah berfirman dalam ayat ini, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi? Okey, berjalanlah kamu di muka bumi, kan? Pergilah ke sana, pergilah ke sini. Allah kurniakan kita kemampuan untuk bergerak, untuk berjalan, keuangan untuk pergi ke sana sini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang yang ada hati dengannya. Mereka dapat memahami. Bila tengok kehebatan, kebesaran, keagungan Allah, bila melihat keindahan alam ini, kan, dengan kita berjalan, bermusafir itu, ada orang bermusafir dengan mata kepala sahaja. Ada orang bermusafir dengan mata hati.
Lalu ia boleh melihat kehebatan dan menambah keimanannya kepada Allah. Namun Allah menyambung, subhanallah, atau tetapi kalaulah mereka mengembara sekalipun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Ini sekarang dah buka kan, border dah buka, ramai dah ni pergi sana terbang sini dan sebagainya. Saya bagi ini contoh yang mungkin tidak tepat, tetapi untuk kita mudah faham. Ada orang bila dia pergi, Allah kurniakan dia rezeki, kesihatan, masa semua tu untuk dia pergi mengembara. Walaupun dia pergi ke negara orang putih, kan, pergilah negara orang putih ke, kan, orang coklat ke, orang hitam ke, kan, orang kuning ke. Subhanallah, muslimin-muslimat, ada orang bila dia pergi mengembara menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat budaya yang berbeza, dengan melihat yang tidak dilihat di dalam tempat kita ni. Lalu bertambah keimanannya. Lalu dia menjadi orang yang apa? Bertambah syukur. Dia jaga solat dia sepanjang mengembara dan lidah dia banyak menyebut subhanallah, Allahu Akbar, banyak memuji Allah. Tetapi ada kelompok yang apabila pergi berjalan melancong, solat terus tinggal, aurat lagi terdedah. Sebab apa? Ikut situasi, ikut semasa. Pergi negara orang putih terus pakai seluar ketat, seolahnya tak sesuai lah nak pakai baju kurung, tak sesuai lah nak pakai baju yang longgar-longgar skirt, ikut situasi. Lepas itu ramai mana orang pergi berjalan, dia bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan diri dia. Bila dia share gambar tu, penuh gambar dia lah. Mungkin itu yang ke-20 tu, kan, gambar selfie gitu, gini. Tetapi ada manusia yang merakam kehebatan Allah. Lalu bila orang melihat dia berkongsi gambar-gambar tu, terus memuji Allah. Tetapi ramainya manusia, dirinya paling utama untuk ditampilkan. Lalu orang pun memuji dan memuja dia. Dia tampilkan kekayaan dia, betapa dia hebat, boleh sampai sana, sampai sini. Jadi tuan-puan sekalian, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu mata hati yang ada di dalam dada. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu muslimin muslimat, walaupun pergi ke tempat yang baik sekalipun, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya Allah, walaupun sampai di Raudah, walaupun sampai di Kaabah, muslimin muslimat, ramai mana orang tak berjumpa Allah di Kaabah, tak nampak Allah. Duduk buat live sepanjang buat ibadah, contoh ya, subhanallah. Maksudnya dia lebih membesarkan, berkongsi perkara-perkara sekian, siap buat, minta maaf ya kalau terasa, contohlah buat apa sajalah, buat iklan produk lah, buat itulah, buat iklan apa. Minta maaf lah kadang-kadang tu kita rasa macam perkara-perkara begitu perlu diperhalusi oleh iman lah. Kan, dari sudut akal mungkin kita kata apa salahnya kan, gini-gini dan sebagainya. Tetapi muslimin muslimat dimata Allah sekalian, walaupun ke tempat yang baik kita mengembara, tetapi penentuan akhir tindakan kita adalah pada hati kita. Jadi mengembaralah kita ke muka bumi dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala, tetapi hati kita yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimin muslimat dimata Allah sekalian, hati yang dinodai dosa akan membutakan pemiliknya daripada melaksanakan perintah Allah dengan baik. Masya Allah. Jadi hati kita kalau diselaputi dosa, dosa tak rasa dosa. Masya Allah. Hati kita bila buta, tidak nampak jalan kebenaran, tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang betul. Na'udzubillah min zalik. Saya sambung, saya baca ayat ni ya. Tuan-puan sekalian, kalau kata sedap je ayat Ustazah tu, sebenarnya ayat yang ditulis ni oleh Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yasin ni. Apabila hati tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, hati akan menjadi buta meskipun mata masih dapat melihat. Mata hati itu terletak di dalam hati yang dengannya manusia dapat bezakan antara yang benar daripada yang salah, antara keadilan daripada kezaliman, antara realiti dan fantasi. Subhanallah. Mata kita berada di kepala, memandu supaya kita boleh berjalan dengan baik di dunia. Mata hati berada di hati, di dalam dada kita. Fi sudur, kata di dalam pada dada. Ulama mengatakan as-sudur tu tempatnya di antara leher dengan perut. Maksudnya tengah-tengah ni. Subhanallah. Di sini letaknya jantung kan, tempat berdegup, berdebar, jantung kita berdegup lebih kencang. Kalau nervous berdebar tu lebih kurang kan. Marah ke, rindu ke, kita akan terasa di sekitar
resah gelisah, tak tentu arah, dan kita tidak boleh tipu suasana hati kita. Contohnya begini ya, ada orang bahagia dengan power, bukan dengan suami ya. Saya tengok hari ni artis-artis sangat ketara, influencer, artis, lepas tu dah merebak dah wabak ini kepada siapa? Kepada orang awam. Okey, Ustazah ni asyik salahkan artis. Artis ni follower dia ramai juta-juta. Memang kalian bersalah. Ini hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan lalu dituruti, maka dia akan dapat pahala. Dia buat kebaikan dan dia bagi contoh kepada orang dengan dia menjaga hati dia lah, lalu orang ikut. Dia dapat pahala yang sama. Seorang ibu bagi contoh pada anak, anak ikut. Ada 5 orang anak 5 orang ikut, dapat pahala. Tetapi barang siapa melakukan kejahatan lalu dituruti, maka dia juga mendapat bahagian dosa daripada orang-orang yang ikut dia tu. Muslimin muslimat, dulu budaya couple-couple ni tak ketara sangat menunjuk-nunjuk di media sosial. Tapi saya tengok dimulai oleh para artis influencer ni. Peringkat awal memang ramai yang komen, kan haram, kenapa dah pegang-pegang tangan? Pegang tangan, erat, peluk, pasangan kekasih bukan suami isteri. Peluk, cium pipi. Bermesra dengan peluk depan-depan, peluk belakang, cium pipi dan sebagainya. Kan, daripada dulu banyaknya suara yang menegur tetapi keras kepalanya golongan-golongan tertentu ini, tak kisahnya teguran walaupun orang Islam dan dia tak pernah menafikan dia Islam, kan, dengan ayat yang penting aku tak kacau hidup engkau sekian-sekian. Lama-lama benda tu jadi normalisasi. Bila dah jadi normalisasi, orang awam mula ikut dan orang awam juga mengikuti cara jawab bila orang tegur dan sebagainya. Jadi perkara seperti ini walaupun artis itu dapatlah anugerah apa pun, tetapi dengan atas jalan-jalan maksiat seperti ini, kita memang berdoakan supaya kita semua dapat hidayah. Tetapi dalam bab nahi mungkar, ada waktunya, bukan berlembut saja. Kadang kena bertegas direct macam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak sebut, walaupun kita nampak orang itu bahagia, gembira, kaya, semua yang dia nak ada. Tetapi kita boleh lihat, hakikatnya dirinya tidak tenang. Sebab tenang itu adalah rizki kurniaan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, menyebut Allah, jiwa kamu akan tenang. Tatma'innul qulub. Sebab itu ketenangan jiwa, ketenangan hati, ia hanya akan datang dengan apa? Dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah. Sebab itu bila sebut zikrullah, para alim ulama menyebutkan, apakah maksud zikrullah? Apa sahaja perbuatan yang mentaati Allah, itu maksudnya zikrullah. Apa sahaja yang melakukan larangan Allah, itu maksudnya melupakan Allah. Jadi kita solat itu zikrullah. Kita mengemas rumah itu zikrullah. Sebab apa? Allah memang suruh kita bersih. Kan? An-nazafatu syatrul iman. Allah memang suruh kita jaga kebersihan. Jadi apa saja perintah dan apa yang Allah suka kita buat itu dalam fasa kita ingat pada Allah. Tapi zikrullah yang khusus ialah berzikir, baca Quran, semua itu zikrullah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ramai manusia boleh gembira dan bahagia, tetapi tak boleh tenang. Tetapi orang tenang mesti bahagia dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan tengok orang yang bahagia atas dasar nafsu seperti ini, dia mood rapuh sangat. Bila ada hujan sikit, stres, marah-marah orang, cakap pun kasar. Sebab apa? Hati itu bukan dipimpin oleh iman tetapi oleh hawa nafsu. Jadi muslimin muslimat yang saya sebut anakkan ni adalah dalam lingkungan dosa-dosa akhir zaman. Kalau dulu dalam kampung ada orang yang tak elok, dia tidak kuat sangat mempengaruhi jiran-jiran. Sebab ada mak ayah yang jaga. Tapi sekarang media sosial susah sangat mak ayah nak halang. Anak ni tengok siapa, terpengaruh dengan siapa. Sebab terlalu banyak. Kalau scroll tu di IG tu banyak 80%, 70% benda yang tak elok. Keluar saja. Jadi sangat susah nak jaga. Kalau dulu mak saya contohkan ayah, okey yang tu jangan ni tak boleh sebab benda fizikal. Tapi benda media sosial ni sangat susah dijaga. Kita sambung lagi. Manusia berperanan menjaga hatinya laksana memelihara dan mendaulatkan raja yang sedang bertakhta di singgasana kalbu. Hati ibarat panglima kepada seluruh tubuh badannya. Ibarat pemimpin yang memimpin bala tenteranya.
di medan perjuangan kehidupan yang fana ini. Apabila si Panglima gagah perkasa, ikhlas dan berani, maka keseluruhan tubuh badannya juga akan gagah perkasa, tegar dan berani dalam menjalani perjalanan hidup. Jika hatinya sedang lemah dan bermuram durja, seluruh tubuh badannya juga akan lesu dan lolai daripada menjalankan tanggungjawab dan rutin hatinya. Ia ibarat seperti raja kepada seluruh anggota tubuh badan manusia. Sabda Nabi SAW. Nanti saya akan bacakan. Muslimin muslimat, hati di dalam tubuh badan manusia ini diibarat seperti raja. Apabila raja ditawan, maka tertawanlah seluruh anggota badan yang lain. Masya Allah. Samalah juga kalau orang tu nak menawan seseorang, dia tawan hati je. Kan? Contohnya lah kan, nak letak nama ni kan, Momo dengan Mimi. Momo lelaki, Mimi perempuan ya. Momo, Mimi. Itu nama kucing saya tu, kucing kami. Ada seekor Momo, ada seekor Mimi ya. Ustazah ni bagi nama kucing pula pada manusia. Saya kadang-kadang kan nak bagi nama Ali. Kan orang selalu bagi nama contoh Ali, Fatimah, Ali, Mamat. Tapi kadang contoh tu dia dekat dengan nama-nama orang mulia kan. Ali nama sahabat, Fatimah nama anak Nabi. Jadi kadang nak bagi contoh dengan nama-nama yang biasa ni, rasa kadang-kadang contoh-contoh yang kurang baik kan. Muslimin muslimat, contohlah Momo ni lelaki, Mimi ni perempuan ya. Momo ni nak mengorat Mimi, Masya Allah. Subhanallah, yang ditawan paling pertama hati. Mimi, saya tak pernah tengok perempuan secantik Mimi. Habis. Masya Allah. Mimi pagi-pagi bumi ini disinari dengan cahaya matahari. Tapi hati saya dilimpahi dengan cahaya Mimi. Sudah kan? Ayat-ayat sebenarnya belum buat apa pun, belum belanja makan, belum bagi hadiah, tapi hati dulu. Ya Allah, dengan pujian, dengan penghargaan. Tangkap hati, Mimi sanggup buat apa saja. Alah, Momo ni kan pandai je. Tak, ikhlas. Saya ikhlas. Saya tak pernah puji mana-mana perempuan. Ini kali pertama saya puji perempuan. Bukan main lagi Momo, dia punya ayat menyayat. Lepas tu Momo mulalah agenda dia kan. Nak jumpa, nak buat itu, nak buat ini. Satu hari Momo kata, Mimi, sebenarnya abang sekarang tengah usahakan satu perniagaan. Kan, ini memang tujuannya, InsyaAllah perniagaan ni takkan rugi Mimi. 2 bulan saja bagi dekat abang. Lepas tu abang akan masuk minang Mimi. Ya Allah, tapi perlukan modal sikit. Mimi ada duit tak? Habis bagi. Tangkap hati je muslimin muslimat. Anggota badan akan mengikut. Tangan akan mengikut. Pergi keluarkan duit. Ada gelang emas ke pergi jual gini-gini. Hati itu raja. Dia akan bila raja ditawan, dia akan beri arahan kepada seluruh anggota badan akan bertindak. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu muslimin muslimat, apabila hati raja yang berada di dalam diri kita ini ditawan oleh iman, kan ditawan dengan perkara-perkara yang baik, ilmu yang baik dan sebagainya, tangan seluruh anggota badan kita akan mengikuti raja itu. Sebab raja yang dikuasai, yang raja itu yang berada dalam diri itu hati ini, bila diberikan perkara-perkara yang baik, dia akan perintahkan tangan, mulut, kaki buat perkara-perkara yang baik. Kaki melangkah tempat baik, mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, tangan menuliskan yang baik. Sebab itu perkara ini disebut jelas di dalam sebuah hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Yang bermaksud, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Jadi muslimin muslimat, dari sudut Islam, dari sudut syariat tidak akan berlaku. Kalau zahirnya baik, zahirnya buruk, kita kata, tak boleh kita cakap hatinya buruk. Tak semestinya orang zahirnya mulut maki amun, hatinya buruk. Tak, saya jumpa ramai orang mulut maki amun tapi hati dia baik, kita cakap. Lepas tu ada pula yang sebut ayat macam ni. Tak semestinya nampak orang tu baik kat luar, cakap baik, cakap lemah lembut tapi saya dah jumpa ramai hati busuk.
Macam mana ya kita buat penilaian-penilaian? Penilaian kita ini berdasarkan akal, berdasarkan agak-agak atau bagaimana? Sedangkan Nabi SAW dah sebut jelas dalam hadis ini. Sesungguhnya dalam tubuh badan kita ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Jika daging itu busuk ataupun buruk, maka buruk anggota badan yang lain. Jadi kita boleh sebut beginilah. Siapa yang di luarnya baik, bila kenal rupanya suka mengumpat. Kan? Luarnya baik, pakaiannya baik, lemah lembut. Tapi bila dah kenal rapat, suka cakap buruk pasal orang. Maksudnya, dia ada masalah lah dengan hati dia. Dan bagi orang yang kita jumpa luar maki hamu dan sebagainya, begitu juga hati dia ada bermasalah. Sekarang jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Kalau kita tengok kalau nak buat analogi pada buah lah, pada buah ya. Kalau kita beli buah, kita kan tengok luar. Kita tengok luar kan beli buah. Tak boleh kita nak belah terus. Kalau kita beli buah tembikai, kita nampak dah lebam-lebam. Boleh tak kita cakap, jangan pandai luaran, walaupun buah nampak buruk dekat luar, mungkin dalam melok. Sebab itu orang yang luar kan dah buruk. Maki hamu dengan pakai ketat, dedah aurat. Kita tak akan sebut, dia ni hati buruk. Kita tak menilai orang. Kita tak menilai dan mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, apa yang kita boleh faham? Perbuatan buruk yang dilihat pada zahir, ia datangnya daripada hati, daripada dalam. Masya Allah. Jadi Ustazah mana nak utamakan? Hati ke luaran? Kena tanpa disedari telah terjebak ke dalam dosa hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Hampir semua daripada kita tidak terselamat daripada dosa hati. Hampir semua daripada kita tidak selamat daripada dosa hati. Kecuali orang-orang yang sentiasa tetap teguh, yang sentiasa kuat menjaga hati dan menjaga zahirnya. Muslimin muslimat. Bahkan biasanya dosa hati ini, dia dipagari dengan amal soleh, muslimin muslimat. Dipagari dengan perbuatan-perbuatan yang dilihat baik. Sebab syaitan jika tidak boleh mengganggu dan merosakkan kita dengan dosa fizikal, syaitan tidak akan mengalah. Tidak akan mengalah walaupun sedikit pun, tidak akan berputus asa untuk merosakkan manusia. Nampak madam dengan bukan dosa-dosa hati. Jika manusia itu terus berkekalan dengan dosa hatinya, kerana tidak pernah ditegur dan tidak nampak zahir dia sedang melakukan dosa. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Ustazah unmute. Ustazah unmute. Ada masa lagi. Okey, 1 minit subhanallah. Ustazah. InsyaAllah. Ke dia auto? Bila dek buka dek, bila mute saya kan. Ke channel. Okey insyaAllah sikit. Boleh ya doktor kita sambung sikit lagi buat? Boleh ya? Okey. Sila. Okey dah okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang ada suami, menunjuk-nunjuk suami. Bukanlah saya kata Ustazah pun menunjuk juga live dengan suami lah kan. Kadang-kadang tu sekian-sekian. Kita tengok, kena tengok konteks ya muslimin muslimat. Nak menilai dan menuduh orang tu, bukan nak menilai dan mengata tu, kita kena tengok konteks ya. Ada orang dia ada tujuan, boleh jaga hati. Kalau jelas contohnya, orang ada anak diuji, rasa nak menunjuk anak. Lagi kalau anak tu comel, anak tu bijak. Tapi dengan tujuan untuk berkongsi, dengan tujuan bagi motivasi, jadi inspirasi, insyaAllah ada kebaikannya. Ada orang ada rumah yang besar, hari-hari live pusing rumah. Contoh ya, minta maaf. Ada orang kereta besar, mesti selfie dengan kereta, selfie dengan steering kereta, selfie dengan topi kereta, dengan kunci kereta. Contoh ya, muslim-muslimat. Allah paling tahulah niat hati kita. Jadi benda-benda macam ni macam perit pedih juga nak sebut ya, muslim-muslimat. Tapi kita sebut je lah. Ini bukan Ustazah peli bersangka buruk banyak Ustazah ni ya. Ini dalam fasa berhati-hatilah muslimat. Allah paling tahu niat kita masa ambil gambar tu dengan kan. Contohnya
Gatal lah pula pipi ni, dia garu dengan kunci yang nampak emas. Contohlah ya, tak sepasal contoh. Kadang tu dia nak tunjuk dia baca buku ke apa ke, tapi ambil gambar baca buku, terselit nampak ada kunci kereta. Kan, jam lah pula, tapi gambar tu nampak steering kereta kan. Kalau kereta tu kancil, kan kancil mungkin tak tunjuk lah kan. Tunjuk ni je. Jadi muslimin muslimat, perkara-perkara itu contoh sikit daripada banyak-banyak lagi contoh-contoh yang lain. Subhanallah, berhati-hatilah. Dunia ini satu ujian bagi kita. Untuk kita bertambah syukur pada Allah ataupun bertambah kufur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita merendah diri, kita berlama-lama sujud, bangun bangkit waktu malam untuk tahajud, itulah maksud syukur yang sebenar. Tapi ramainya manusia bersyukur di Facebook lah. Sebab itu kita kata dosa hati ni banyak dipagari dengan kebaikan, dengan amal soleh. Alhamdulillah, nikmat yang Allah kurniakan, syukur kepadamu ya Allah. Akhirnya kita pun ceritakanlah nikmat-nikmat yang Allah bagi. Tapi di sebalik, di belakang, waktu kita dengan Allah, semayang dengan lajunya, sujud tak nak berlama-lama, baca Quran pun tidak. Jadi sebenarnya kita ni banyak bersyukur di Facebook di hadapan manusia, ataupun kita sebenarnya bersyukur tak dengan arti kata yang sebenar, bersyukur di hadapan Allah. Ada tak kita dapat satu nikmat sampai kita buat sujud syukur? Sampai kita buat solat sunat syukur contohnya. Ataupun kita buat sesuatu yang menunjukkan kesyukuran. Kita bersedekah atau apa sajalah. Sebab apa? Bila berduaan dengan Allah, tak tunjuk sangat kesyukuran itu kepada Allah. Tetapi lebih kepada bila di hadapan khalayak manusia. Itu beberapa contoh saja muslimin muslimat yang kita lihat pada hari ini orang gunakan atas dasar memberi inspirasi, memberi motivasi. Jadi memang tak ada masalah kita bagi motivasi, inspirasi kepada orang dan waktu yang sama dengan keadaan yang sederhana, niat yang betul, cara yang betul. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada orang yelah nak tunjuk yang dia dah berjaya turunkan berat badan, jadi kalau tak pakai baju ketat tak nampak berat badan dia dah susut. Jadi itu sangat salah lah muslimin muslimat, aurat wajib dijaga. Kita mungkin boleh tunjuk, kau nak tunjuk bukti sangat, kita duduk atas penimbang tu. Tengok berapa timbangan. Okey, muslimin muslimat, kita tengok lagi sambungan sikit. Antara dosa hati juga adalah apabila hati mula meninggalkan keikhlasan dalam beramal, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang pengharapan daripada mendapat rahmat Allah, sirna rasa takut akan azabnya, pudar kesabaran menghadapi ujian dan ketentuannya, dan hati yang meninggalkan jihad serta amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah 1408 Hijrah. Subhanallah. Dosa hati pernah dirakam dalam salah satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah ketika perang Tabuk. Al-Quran menggambarkan keadaan segelintir kecil sahabat yang tidak sunyi daripada dosa hati. Seumpama ini sehinggalah sahabat tersebut memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dirakamkan dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Yang bermaksud sesudah hampir terpesong hati segolongan daripada mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah berfirman ada perkataan Allah terima taubat. Maksudnya hati mereka ini hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada sahabat Nabi, para pejuang kan, para mujahidin ini terpesong hati mereka daripada menurut perintah Nabi untuk berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha belas lagi maha mengasihani. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini adalah kisah ketika perang Tabuk. Perang Tabuk, subhanallah. Perang Tabuk ini jauh, Tabuk ni jauh. Ya kalau perang yang perang yang itu kita panggil perang Ahzab. Perang Khandak, itu perang ni. Perang Tabuk ni nak sampai ke Tabuk, subhanallah, perjalanan 4 jam ke 5 jam. Sebab saya dah pergi ke Madain Saleh. Dikatakan Tabuk ini dia dah dekat dengan sepadan ke Jordan.
Tabuk ni sangat jauh. Kalau kita tengok perang apa ni, Masya Allah, perang-perang yang dekat sekitar Madinah, macam perang Uhud, perang Khandaq. Lepas tu ada beberapa perang. Musuh datang dekat. Ini peperangan yang jauh. Perjalanan yang jauh. Jadi muslimin-muslimat penat redah bukit yang berbatu, padang pasir yang ni. Jadi hampir-hampir hati di sekalian sebahagian daripada ni terpesong. Mungkin tak rasa tak jadi nak ikut. Macam perang ni juga. Perang apa tu? 300 orang. Perang yang Masya Allah, saya tak ingat nama perang yang memanah tu. Sebahagian daripada sahabat ni terpesong tengah jalan. Uhud lah, subhanallah, perang Uhud. Sebahagian dalam 300 orang cancel. Dalam perjalanan cancel sebab ada munafik yang sebut begini-begini, para musuh besar, jadi tak jadi. Muslimin muslimat, itu tak jadi tu memang terulah dosa. Tetapi yang sahabat-sahabat yang disebut di dalam firman Allah perang Tabuk ni, hati mereka hampir terpesong. Belum lagi mereka cancelkan untuk ikut pergi berperang sebab perintah perang ini wajib. Hati mereka baru saja terpesong. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kadang-kadang hati kita ada terpesong. Kan, daripada nak buat tak jadi buat, hati tu niat. Kadang-kadang benda tu kita tahu benda tu salah tapi hati tu dah terniat nak buat. Jadi subhanallah, kita istighfar, kita mohon ampun dengan Allah, kita bertaubat. Kita tengok ada penerangan ayat ini diturun dalam suasana panas terik ketika ambang peperangan Tabuk. Sebagian orang beriman telah teruji dengan perasaan kesusahan dan kepayahan ketika menyertai Rasulullah SAW ke medan Tabuk. Ibnu Katsir dan tafsirnya menukil riwayat daripada Mujahid tentang gambaran keadaan cuaca pada waktu itu yang sangat terik panasnya, kesukaran mendapatkan bekalan air yang cukup, kekurangan bekalan makanan walaupun hanya buah kurma, serta faktor ekonomi dan kepayahan pembiayaan kewangan untuk ke medan peperangan tersebut. Faktor ini sedikit sebanyak membuatkan hati segelintir pada mereka goyah dan sangat teruji. Bahkan Umar bin Al-Khattab sendiri menyatakan bahawa kepanasan itu dirasakan seolah-olah tengkuk leher mereka hampir terputus akibat kehausan yang teramat sangat. Ibnu Jarir dan tafsir At-Tabari menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut, menafsirkan sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran. Bermaksud kesulitan mendapat biaya, kenderaan, bekalan dan air untuk menyertai perjuangan tersebut. Dan firman Allah sesudah hampir terpesong hati segolongan daripada mereka bermaksud berpaling daripada kebenaran, merasa ragu-ragu kepada agama Rasulullah SAW serta bimbang kerana kesusahan dan kesalahan mereka alami dalam perjalanan mereka menuju ke medan perang. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, medan Uhud, medan Ahzab ataupun kita panggil Khandaq, jarak dengan Madinah, tempat tinggal Rasulullah dan para sahabat 3 km saja daripada Masjid Nabawi. Tetapi muslimin muslimat, Tabuk ini jarak lebih kurang dalam 400 ke 500 km. Sangat jauh sebab saya dah pergi ke Madain Soleh, tempat dikatakan di situlah tempat Nabi Soleh dengan umatnya tu kan. Tempat turun azab dan sebagainya. Tabuk depan lagi. Kami tak sempat sampai ke medan Tabuk. Jadi perjalanan kami dalam kenderaan pun panas terik dan keluar sekejap je di kawasan tersebut. Panas terik kami tak tahan lama walaupun dah petang. Jadi kita tak terbayang kesukaran perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, okey, saya tak dapat sambung dah walaupun sebenarnya inilah topik utama dan kita akan sambung lagi. Dia pergi kepada sambungan lagi muslimin muslimat, buku ini untuk dijual. Ada yang baru masuk sebab saya tengok bertambah ya, bilangan orang yang hadir bertambah. Dosa-dosa akhir zaman. Ini sebuah buku yang mana saya juga turut bersama. Sikit, walaupun sikit adalah air tangan sikit dalam pembikinan dan penyiapan buku dosa-dosa akhir zaman. Menghimpunkan jenis-jenis dosa yang mana umat akhir zaman sentiasa bergelumang. Dan ia bukan sekadar senaraikan dosa-dosa tetapi membantu kita bagaimana untuk terlepas daripada dosa ni. Sebab dosa ni terbagi pada beberapa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa sengaja, dosa tak sengaja. Dosa yang kita tahu, yang tidak tahu. Dan ramai orang tak tahu itu dosa. Sebab apa? Sebab tak menuntut ilmu, tak belajar. Ustazah, kau tak tahu terlepas ke? Zaman sekarang tak ada alasan terlepas sebab menuntut ilmu itu wajib. Lainlah kalau kita ni Tarzan, memang duduk dalam hutan, memang tak jumpa langsung manusia. Zaman sekarang internet apa semua boleh belajar, buku ada dan sebagainya.
Jadi kita kena wajib belajar apa itu dosa, apa itu tidak. Jadi dalam ini, sambungan buku ini ceritakan tentang punca-punca dosa hati. Apakah menjadi punca? Dan apakah jenis-jenis dosa hati? Yang disebut dalam ini, dosa hasad dengki, dan dia jelaskan apa itu dosa hasad dengki. Dosa bakhil iaitu kedekut, dosa hati yang kedekut. Ada orang muslimin-muslimat, tangan memberi, hati kedekut. Sebab tangan beri, zahir belanja orang, tapi hati tak ikhlas mengharapkan sesuatu. Tangan keluar duit, tapi hati tu dengan susah hati. Sebab apa? Orang tengah tengok ataupun orang dah minta, bagi juga orang minta, peminta bagi juga RM5, RM1, tapi dalam keadaan marah, dalam keadaan tak puas hati. Muslimin-muslimat, susahnya nak jaga hati. Zahir nampak dermawan, hati bakhil. Subhanallah. Tapi Ustazah, lebih baik kan daripada tak bagi langsung? Ya, tinggal lagi kena istighfar lah. Istighfar lah. Ya Allah, Allahu Akbar, kenapalah hati aku ada masalah kedekut. Dan lebih dahsyat lagi, ada orang yang kedekut, dia suruh orang pula kedekut. Tengah makan, ada orang datang minta. Lepas tu, subhanallah, suami pun nak keluar RM5. Bang, tak payahlah bang, nampak kasut dia elok. Dia tu memang kedekut, suruh suami pula kedekut. Maksudnya, dia bukan kedekut seorang-seorang. Tak yalah bang, saya tengok kasut dia macam elok . Kalau tak ada duit, takkan beli kasut mahal. Padahal kasut tu hadiah. Contoh saja ya, muslimin-muslimat. Dosa bakhil, dosa hub al-jah, iaitu kasihkan kemegahan, kebesaran dan pangkat. Mencintai kemasyhuran. Ada orang, dia masyhur tapi dia tidak mencintai kemasyhuran. Dia ada pangkat kedudukan tapi dia tak mencintai pangkat dan kedudukan. Melainkan dia menggunakan pangkatnya untuk menjalankan perintah Allah. Dia gunakan kemasyhuran dia untuk mendekatkan dirinya dan manusia kepada Allah. Tapi ada orang tak masyhur, tak ada pangkat kedudukan, tapi dia sangat mencintai kemasyhuran. Dan dia dalam fikirannya dan tindakan hariannya duduk fikir macam mana nak jadi famous, macam mana nak terkenal. Dia tak masyhur, tapi hatinya mencintai dan suka. Sama juga kita tengok ada orang kaya tapi dia tak mencintai kekayaannya. Duit tu macam dah yelah mungkin sampai satu tahap. Tapi kita tengok ada orang miskin sangat mencintai kekayaan. Duit itu menjadi matlamat dan tujuan hidup dia. Maksudnya kita jangan sebut orang kaya, ui ni kejar dunia ni. Tak boleh kita buat kesimpulan begitu. Ni orang yang, sebab apa? Saya juga terkena. Bila kita diberikan kemasyhuran, ustazah diuji dengan mencintai kemasyhuran. Ustazah orang yang cintakan masyhur. Sebab apa ya cik cakap macam tu? Asyik buat live je sebab nak glamour kan. Kan? Depan-depan saya pun pernah kena tulis. Kenapa? Tujuan ustazah nak masyhur kan? Ustazah telah diuji fitnah mencintai kemasyhuran. Wallahu alam, muslimin muslimat, memang kena berjuang. Dosa hubbud dunya, dosa takabur, dosa ujub, dosa riak, jenis-jenis dosa hati lagi, dosa maksiat, dosa besar, dosa kecil, dosa kufur. Masya Allah, banyak sangat. Bagaimana memelihara dan memelihara hati? Kemudian dikongsikan beberapa amalan kan, dengan Al-Quran, dengan mengingati Allah, dengan menuntut ilmu mengenai hati yang dibenar oleh syarak, berdoa dan menundukkan diri kepada Allah, bersegera melakukan taubat. Begitulah tuan-puan sekalian, secara sepintas lalu, sikit sangat tu, saya tak ada ilmu yang mendalam. Kalau Dr. Raudah lagi meluaslah penjelasan tu. Itu saya sebut tajuk-tajuk kecil daripada tajuk koleksi dosa hati. Kalau kita tadabbur, baca betul-betul buku ni, lagilah mendalam. Muslimin-muslimat, siapa yang nak memiliki, boleh WhatsApp, ada link yang kita kongsikan, buku Dosa Akhir Zaman, kan ada pembelian tu, tekan je link tu. Boleh juga kepada Shopee kami, dah masukkan dah pun. Di gambar buku ni dah masukkan, anda boleh cari. Buku yang tebal, insya-Allah nanti kita akan wawarkan bilakah waktunya kita akan tadabbur kitab ini untuk kita menjadi panduan umat akhir zaman. Masya-Allah. Alhamdulillah, mohon maaf ya Dr. Raudah di atas waktu yang terlebih. Saya rasa terlebih kurang dalam 15 minit. Sepatutnya kita berhenti 10.30 dan kita nak buka mungkin 1-2 soal jawab. Dipersilakan. Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Jazakillahu khairal jaza Ustazah Asma Harun. Pihak penganjur sangat berbesar hati di atas penyampaian Ustazah yang sangat sistematik, lancar dan begitu menusuk hati. Alhamdulillah dalam tusukan-tusukan positif yang memberikan semangat dan juga rasa keinsafan
untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Kami dimaklumkan bahawa Ustazah sebenarnya ada program lain. Jadi meraihkan kesibukan Ustazah Asma Harun dan komitmen beliau dalam agenda dan program-program dakwah yang lain di pihak lain juga kita faham bagaimana keperluan mereka untuk mendapat ilmu-ilmu mutiara-mutiara hikmah daripada penyampaian Ustazah Asma Harun, dan memandangkan masa juga sudah pun tamat, sebenarnya terlalu asyik mendengar penyampaian Ustazah, sebab itu kita tak tergamak nak hentikan rasa terbuai hati ini dan minda, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita mungkin boleh follow lagi pengajian-pengajian Ustazah Asma Harun, kupasan buku ini di Instagram beliau sendiri. Ya Ustazah, ada apa-apa yang nak disampaikan ke sebagai penutupnya insya-Allah? Okey, subhanallah, terima kasih Ustazah Raudah. Masya Allah, memang betul sebenarnya ada pihak yang menunggu tu. Ini saya live di rumah kan. Tadi sebenarnya dah bergerak ke pejabat. Lepas tu dah bergerak ke pejabat. Lepas tu alhamdulillah ada pihak tu boleh tunggulah. Jadi memang kalau ikutkan kita seronok kalau buka soal jawab kan, sebab banyak persoalan tentang ni. Jadi saya cuma nak mengajak sahabat-sahabat beli dulu buku ni. Bila saya dah sebut secara umum bahawasanya saya nak buat tadabbur, maksudnya kita nak kuliah berkitab, jadi saya kena tunaikan janji. Maksudnya saya akan jadikan ini kuliah berkitab tapi bukan waktu Riyadhus Salihin lah. Sebab sekarang kan Ustazah alhamdulillah kuliah Riyadhus Salihin kita pagi-pagi tu kita baca kitab dihadiri oleh ramai juga di kalangan muslimin muslimat. Satu-satu masa tu dalam 5,000 6,000 kehadiran. Saya bukan nak highlight jumlah tu. Kan kehadiran pagi-pagi tu waktu 7 hingga 8 tu setiap pagi 5,000 6,000. Instagram campur ni. Cuma saya nak berkongsi dengan para pensyarah semua, para sahabat. Maksudnya alhamdulillah masyarakat hari ni mula minat dengan kuliah berkitab. Sebab saya tak pernah cuba kuliah berkitab. Kan dulu ceramah umum macam tu je. Masa saya nak cuba kuliah berkitab Riyadhus Salihin, saya rasa macam masyarakat boleh ke nak ikut kuliah berkitab ni? Dan mereka beli kitab secara online dan mereka tengok. Tapi rupanya alhamdulillah, kalau kita nampak betapa hebatnya serangan-serangan musuh agama Allah dan ramai yang terleka, tetapi hebat juga para pejuang agama Allah. Sehingga kan masyarakat hari ni kalau dulu berilmu ni nak ringan-ringan. Tetapi masyarakat awam hari ni dah mula dah menerima ilmu yang berat. Nak belajar berkitab dan sebagainya. Sebab ramai orang tak mampu masuk pondok, sistem universiti dan sebagainya nak belajar. Orang awam yang dah mula terikat dengan kehidupan, mereka nak juga nikmat belajar berkitab. Jadi sebab itu insya-Allah selepas ini saya juga akan memperbanyakkan kuliah berkitab. Jadi itu satu petunjuk yang baguslah untuk semua orang yang dalam menyampaikan ilmu dan sebagainya. Sebab itu saya mula menyarankan sahabat-sahabat, ustazah, saya kata buatlah kuliah berkitab. Masyarakat kita dah mula suka kuliah berkitab. Mereka akan jadi istiqamah. Istiqamah itu diwujudkan daripada adanya pertalian. Pertalian dengan buku, mereka dah beli buku jadi mereka nak habiskan. Jadi pertalian dengan guru, sebab guru tu dah menyampaikan kitab tu. Jadi begitulah, mudah-mudahan insya-Allah muslimin muslimat, terima kasih sekali lagi kepada pihak AIUM, Masjid Sultan Ahmad Shah. Saya juga mendoakan para pensyarah, para sahabat yang berjuang di medan ilmu secara formal. Dan insya-Allah saya bersama dalam menyokong buku-buku terbitan Sofama ini untuk penyampai kepada saya ni orang tengah kan menyampaikan kepada masyarakat. Sebab para pensyarah mungkin skopnya kepada pelajar. Jadi saya ni macam pelajar juga kepada Dr. Raudah. Saya pelajar kepada pensyarah. Jadi saya ni adalah medium penyampai. Dan jika saya salah, ada kesilapan, ada teguran, tolong sampaikan. Sebab Dr. Raudah ni guru saya juga. Dr. Raudah dengan sangat lemah lembut, sangat berhati-hati kalau menyampaikan suatu pesanan ataupun teguran ataupun pandangan. Jadi saya sangat selesa dengan Dr. Raudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ikatan ini, hubungan baik yang kita sama-sama Allah temukan di atas jalan ini berkekalan sampai ke masyar, sampai sama-sama tarik-menarik, tolong-menolong ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Ustazah Asma Harun. Rasa terharu sangat. Alhamdulillah, sebenarnya saya pun murid juga kepada Ustazah Asma Harun ya.
Jadi sebenarnya kita semua saling belajar dan insya-Allah menuntut ilmu itu sehinggalah ke akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan dengan usaha ini kita semua akan beroleh husnul khatimah dan kelak beroleh syurga Allah dengan rahmatnya biiznillah ta'ala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Asma Harun, pihak tim beliau dan juga tim penganjur serta para penonton yang telah bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan bertemu lagi pada siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.